Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tisu vaskular. Okay. Okay, untuk tisu vaskular ini, okay, kita akan melihat kepentingan tisu vaskular kepada tumbuhan dari sudut dia mengangkut bahan dalam tumbuhan. Okey, tisu vaskular, fungsi dia adalah untuk mengangkut air, garam mineral daripada tanah ke daun untuk tindakan fotosintesis. Okey, air merupakan komponen utama sel dan bahan pelarut. Seterusnya, medium tindak balas dalam proses fotosintesis. Manakala garam mineral pula penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Okey, hasil daripada fotosintesis pula perlu diangkut ke seluruh sel tumbuhan. Tisu vaskular kita terdiri daripada xilem dan phloem. Okey, xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke daun, manakala phloem mengangkut sebatian organik iaitu sukrosa daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, tumbuhan boleh dikelaskan kepada tumbuhan vaskular dan tumbuhan bukan vaskular. Tumbuhan vaskular maksudnya dia mempunyai xilem dengan phloem. Okey, contoh di sini ialah ini adalah tumbuhan yang pertama ni adalah tumbuhan paku pakis. Okey, yang kedua tumbuhan berbunga. Yang ketiga ni adalah tumbuhan pokok pine. Okey, tumbuhan bukan vaskular adalah tumbuhan yang mempunyai tisu pengangkutan yang tidak jelas. Okey. Ini adalah lumut liverwort, okey. Lumut hornworts dan serta lumut yang biasa kita tengok pada permukaan batu ataupun batang tumbuhan. Okey, kita akan tengok pada xilem. Xilem dia mempunyai penyesuaian struktur yang mana dia boleh membantu menjalankan fungsi dia yang utama mengangkut air dan garam mineral dan juga sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, tisu xilem terdiri daripada saloxilem dan juga trachea. Okey, saloxilem terdiri daripada sel-sel yang mati, berongga. Berongga maksudnya dia tak ada sitoplasma kat dalam ni, tak ada langsung sitoplasma. Terbuka di kedua-dua hujung untuk membenarkan laluan air secara berterusan membentuk tiub halus, panjang dan berterusan. Ditebal, dinding dia ni ditebalkan dengan lignin, okey, yang merupakan sifatnya kalis air. Penebalan pada dinding saloxilem memberi sokongan mekanikal dan mencegah saloxilem daripada ranak semasa mengangkut air. Okey, saloxilem sifat dia adalah struktur yang berongga, halus, okey, berterusan, kukuh dan kalis air supaya dia dapat menjalankan fungsi dia mengangkut air secara berterusan. Okey, kukuh dan kalis air, okey, fungsi dia untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okay, kalau kita tengok pada gambar ini, arrow ni menunjukkan aliran air. Okay. Dan pada dinding saloxilem,
ada lubang-lubang ni. Okay, ini adalah liang pit. So air tu boleh mengalir daripada satu tube salur xylem masuk ke salur xylem yang seterusnya. Okey, trakit pula. Trakit merupakan juga sel mati yang mempunyai liang ataupun kita panggil pit pada dinding dia. Dindingnya juga ditebalkan oleh lignin kecuali pada bahagian pit sahaja. Membentuk tiub berongga yang tirus di hujung dan tertutup. Okay, tapi bila dia tertutup di hujung, air boleh mengalir secara berterusan melalui pit masuk ke trakit yang seterusnya. Okay, air dan garam mineral mengalir daripada satu trakit ke satu trakit yang lain. Okay, ini menunjukkan jenis-jenis penebalan lignin pada salur xylem, sama ada dia bentuk annular, bentuk spiral macam ni ataupun reticulate. Okay. Untuk fungsi flowworm pula, flowworm fungsi dia mengangkut hasil fotosintesis daripada bahagian daun ke bahagian lain tumbuhan. Tisu flowworm terdiri daripada tiub tapis dan sel rakan. Okay. Ni kalau kita tengok, tiub tapis dan sebelah dia ada sel rakan. Okay, kita ada flowworm dan sel rakan. Tiub tapis berbentuk silinder, terdiri daripada sel-sel hidup yang memanjang. Bila dia kata sel hidup, bermaksud dalam dia ada sitoplasma. Okay, bersambung daripada satu hujung ke satu hujung tiub tapis yang lain. Okay, pada dinding hujung tiub tapis berlakunya perubahan yang membentuk plat tapis. Okay, so dia ada liang kat sini yang boleh menyebabkan aliran sitoplasma berlaku. Sitoplasma dari satu tiub akan bergerak melalui plat tapis ke tiub seterusnya. Aliran inilah yang membawa hasil fotosintesis iaitu sukrosa. Okay, organel lain dalam tiub tapis ni akan merosot kecuali sitoplasma sahaja. Okey, sel rakan pula, sel yang bersebelahan dengan tiub tapis. Okey, dia mempunyai struktur dia mempunyai sitoplasma, nukleus dan banyak mitokondria. So kita tahu bila banyak mitokondria dia akan menghasilkan banyak tenaga ATP yang digunakan untuk pengangkutan sukrosa tadi. Ya, dia membekalkan tenaga ATP kepada tiub tapis supaya dapat mengangkut hasil fotosintesis. Okey. Dah habis, tinggal latihan praktis formatif dalam buku teks. Okey. Soalan 1, adakah semua tumbuhan mempunyai sistem pengangkutan? Okey. Kenapa jawapannya tidak? Kerana sistem pengangkutan hanya penting untuk tumbuhan yang tinggi, besar sahaja. Okey, maksudnya bila dia tinggi, dia punya struktur tu jauh daripada tanah. So, semua air dengan garam mineral tu perlu diangkut secara efisien untuk sampai ke daun. So, kalau tumbuhan kecil, luas permukaan tinggi untuk menyerap air daripada sekitaran. Okey, nombor 2, sebatang pokok telah diserang oleh sejenis bakteria yang memusnahkan salur xylemnya. Okey, bila xylem rosak, apakah kesan kepada pokok tersebut? Okey, kenapa di sini jawapan dia pokok itu mati? Kita tengok pada fungsi xylem. Bila musnah xylem itu, maka xylem tidak
dapat berfungsi mengangkut air. So, bila air itu merupakan komponen yang penting, maka tumbuhan tidak dapat menjalankan fotosintesis, tumbuhan akan mati. Okey, ini contoh soalan negatif ya. Soalan negatif ni boleh masuk soalan struktur. Okey, yang ketiga, pengangkutan sebatang organik seperti sukrosa secara pengangkutan aktif berlaku sepanjang tiub tapis memerlukan tenaga ATP. Bagaimanakah ia berlaku sedangkan tiub tapis mempunyai bilangan mitokondria yang sedikit? Okey, soalan ini menunjukkan fungsi sel rakan. Okey, tiub tapis dia bersebelahan dengan sel rakan. Sel rakan inilah yang mempunyai banyak mitokondria. So, mitokondria yang terdapat dalam sel rakan akan menjana tenaga ATP untuk digunakan oleh tiub tapis yang berada di sebelahan dia. Okey, itu saja untuk subtopik yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.